An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih wa hadha lafzul Bukhari. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di waktu malam untuk beribadat sehingga pecah-pecah kedua kakinya. Lalu aku berkata kepadanya, "Mengapa engkau lakukan ini, wahai Rasulullah? Tidakkah telah diampunkan oleh Allah bagimu apa yang terdahulu daripada dosamu dan apa yang terkemudian?" Lalu dia menjawab, "Adakah tidak elok bahawa aku menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur, yakni kepada Allah?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Bukhari. Hadis ini menunjukkan kuatnya ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dibanding dengan orang lain. Kuat ibadat. Oleh kerana terlalu banyak beribadat sehingga kerang jadi kerah dan pecah kulit kaki dia. Bila melihat keadaan yang begitu teruk, lalu Aisyah bertanya, "Mengapa buat begini, wahai Rasulullah? Tidakkah Allah telah menjanjikan bahawa semua dosa-dosa Rasulullah yang terdahulu dan yang terkemudian diampunkan?" Dengan makna maksum, dia pelihara daripada dosa. Memang Rasulullah SAW tidak buat dosa, tapi disebut diampunkan. Disebut diampunkan kerana dia masih menganggap dia berdosa walaupun dia tidak berdosa. Itu ketinggian takwa yang ada pada golongan muqarrabin, yang disebut oleh para ulama hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Segala amal baik yang dibuat oleh orang-orang yang soleh masih dianggap dosa oleh orang-orang yang muqarrabin, yang sangat hampir kepada Allah Ta'ala. Apabila seseorang itu kenal Allah, sebenar-benar kenalnya. Kenal Allah ni bukan macam kenal benda, nampak cokor, itu ajaran salah. Mana kenal Allah ini ialah memahami nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala, memahami zat Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang tidak ada tolak banding, yang tidak ada bandingan, dan menyedari betapa nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada dirinya, sehingga dia merasakan bahawa ibadat dia, amal dia terlalu kecil, tak boleh nak bayar kurnia Allah Ta'ala, tak boleh nak banding dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka merasakan dirinya masih berdosa. Ini sifat yang ada pada golongan muqarrabin, golongan yang dihampirkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para malaikat, para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sangat takut pada Allah Ta'ala.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya. Padahal dipelihara daripada dosa. Bukan sahaja di masa telah dilantik menjadi rasul, termasuklah di masa belum lagi dilantik menjadi rasul. Disebut di dalam kitab-kitab sirah, Allah Ta'ala menghalang Rasulullah SAW daripada pergi ke tempat-tempat maksiat. Disebut dalam satu kisah dalam sirah, di mana Nabi nak tengok tempat perhimpunan orang-orang jahiliah, tempat orang jahiliah bersukaria, tempat maksiat, tempat minum arak, tempat menari. Zaman jahiliah dulu dah ada dah. Nabi kata nak pergi tengok sekali, janji dengan kawan dia. Bila sampai masa, Allah Ta'ala tidur kat Nabi. Jadi tidur terus, tak boleh nak pergi. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejak kecil dilahirkan sehinggalah dilantik menjadi rasul. Dipelihara oleh Allah Ta'ala, menunjukkan dia tidak berdosa. Satu lagi pula, dia buat benda yang kurang afdal. Di sana ada perkara yang lebih afdal, dia buat yang kurang afdal, dengan tujuan tidak memberatkan umatnya, supaya umatnya tak berat ikut benda-benda yang tak mampu dilaksanakan oleh umatnya. Maka Nabi buat mengikut perkara yang patut. Pernah puak-puak sahabat yang muda-muda yang kuat ibadat ni, bila mendengar tentang hari akhirat, terlalu takut pada Allah Ta'ala, lalu mereka bersumpah, yang ni kata aku tak berkahwin sampai bila-bila, nak buat ibadat sama. Yang ni kata aku nak jaga, tak mau tidur langsung, nak buat ibadat terus. Yang ni kata aku nak puasa selama-lama. Lalu beritanya sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi panggil mereka ni. Nabi kata, aku dengar puak-puakmu ni bercakap begini-begini, betul ke? Mereka kata betul. Nabi kata, jangan buat begitu. Aku ada masa aku beribadat, ada masa aku tidur, ada masa aku berehat, dan ada masa aku bergaul dengan isteri dan anak-anak aku, kata Nabi. Ada masa aku puasa, ada masa aku buka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada ajaran aku, dia bukan daripada aku, kata Nabi. Menunjukkan bahawa kita kena buat ibadat dengan cara yang sederhana. Jangan gomoh parok. Inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi ajar, Allah Ta'ala suruh begitu. Dan Nabi merasakan dirinya kurang di dalam mengerjakan ibadat, padahal dia tidak berdosa. Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosamu yang dulu, dosamu yang kemudian. Semua yang kekurangan itu diganda-gandakan oleh Allah Ta'ala. Aisyah kata, Rasulullah, mengapa buat ibadat sampai pecah kaki-kaki? Tuhan dah janji dah segala-galanya. Jawab Nabi, adakah tidak elok aku jadi hamba yang syukur? Kalau tak ada dosa pun bersyukur pada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Nikmat petunjuk, menjadi Islam, menjadi iman, apalagi pada Nabi menjadi seorang Rasul. Ibadat ni di antaranya ialah menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang